Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera para pelajar EPPA 2033 bagi kursus perakaunan kos. So berikut adalah merupakan lanjutannya kepada penerangan kuliah 8 bertajuk pengekosan proses 1 untuk bahagian ketiga yang meliputi slide 48 sehingga slide 63. Untuk objektif kuliah 1, 2 dan 3 telah pun diliputi di dalam penerangan bahagian pertama. Objektif kuliah yang keempat telah diliputi di dalam bahagian kedua. Jadi untuk penerangan bahagian ketiga ini kita akan menyentuh tentang objektif penyediaan laporan pengeluaran untuk jabatan atau proses yang kedua. Okey, menggunakan kaedah purata wajaran dan juga MDKD. So perbezaan di antara objektif keempat dan objektif kelima ini ialah dalam objektif keempat laporan pengeluaran yang kita sediakan adalah untuk jabatan ataupun proses yang pertama. Tetapi dalam bahagian ketiga ini kita akan fokus kepada penyediaan laporan pengeluaran untuk jabatan ataupun proses yang kedua dan seterusnya. Okey, so ada perbezaan di situ. Berikut adalah merupakan ilustrasi penyediaan laporan pengeluaran bagi Estrella Company untuk situasi jabatan yang kedua. So dalam kes ni adalah merupakan jabatan tableting. Okay, so jabatan tablet ini melibatkan apa yang dikenali sebagai kos pindah masuk, yakni kos yang dipindah masuk daripada proses pertama, iaitu proses mixing, proses campuran. So data seperti biasa adalah merupakan data untuk bulan Oktober, yakni sambungan daripada apa yang berlaku daripada jabatan mixing sebelum ini. Okey, so kita akan mulakan dengan kaedah purata wajaran terlebih dahulu. So dari segi data yang diperolehi, so macam biasa, kita akan ada data dalam unit, kemudian kita akan lihat data dalam kos. So untuk data unit, so kita ada unit kerja dalam proses. So ini adalah merupakan kerja dalam proses awal. So kerja dalam proses awal. So maknanya kerja dalam proses yang dilibatkan daripada bulan September. Peratusan siapnya adalah 70%. Maksudnya di sini ialah 70% telah pun siap dalam bulan September. So baki 30% lagi akan disiapkan dalam bulan Oktober, yakni bulan semasa. So unitnya 16,000. Okey. Diikuti dengan unit siap dan dipindah keluar. So unit siap dan dipindah keluar ni, ini adalah merupakan keseluruhan unit siap yang mungkin datang daripada bukan sahaja unit semasa, tetapi juga datang daripada kerja dalam proses awal. Okey. So jumlahnya adalah 250,000. Okey. So data unit seterusnya adalah unit-unit kerja dalam proses akhir. 31 Oktober. So 30% siap. Bermakna 30% ni siap bila? Siap dalam bulan Oktober. So baki 70% lagi untuk kerja dalam proses akhir ni akan disiapkan dalam bulan November. Tapi kita tak perlulah mengakaunkannya sebab kita sekarang ni hendak mengakaunkan untuk bulan Oktober sahaja. Okey. So kita akan teruskan dengan data-data kos. So kita ada data kos kerja dalam proses. Okey, ini adalah kerja dalam proses awal. So tadi kita diberikan data dari segi unit kerja dalam proses awal 16,000. So ini adalah merupakan data-data kos pula dari segi kerja dalam proses awal. Bermula dengan pindah masuk. Nampak kita dah ada satu elemen kos baru, iaitu kos pindah masuk. Sebab apa? Sebab kita sekarang ni menyediakan laporan pengeluaran untuk jabatan yang kedua.
Jadi bermakna kos pindah masuk ini datang daripada jabatan yang pertama, iaitu mixing. Okey, so ini kosnya. Ya, maknanya kos ini adalah merupakan kos yang terlibat dalam jabatan mixing. Pindah masuk ya dalam ke dalam unit-unit kerja dalam proses ya awal ini tadi, yakni dipindah masuk daripada bulan September. Okey. Kemudian untuk kos ya kerja dalam proses awal ni, selain daripada kos pindah masuk, kita juga ada kos bahan langsung ya untuk kerja dalam proses awal 3,300, diikuti dengan kos penukaran ya untuk kerja dalam proses awal juga. So akhirnya kita dapatlah jumlah kos kerja dalam proses awal sebanyak 1,280. Okey. Okey, sambungan data ya, bagi bulan Oktober untuk ya, jabatan tablet. So kita ada data kos lagi, tapi untuk kos masa pula. Ya, tadi adalah data kos untuk KDP awal. So kita sambung dengan data kos untuk kos masa. So sama juga ya, kita ada kos pindah masuk ya. So maknanya untuk item-item ya unit semasa ni juga kosnya terdiri daripada kos pindah masuk 13,200, kemudian kita ada kos bahan langsung okey 2,500, dan at the same time kita ada kos penukaran lah ya 5,000. So akhirnya kita dapat jumlah ya kos ya untuk unit-unit semasa adalah sebanyak 20,700, yakni jumlah kos yang dilibatkan dalam bulan Oktober ya bagi jabatan tablet. Okey. Okey, data tambahan. Andaikan bahan dimasukkan pada awal proses, so samalah macam tadi ya sebelum ni. Ya, bahan dimasukkan di awal proses dan kos penukaran dilibatkan secara sekata sepanjang proses. Okey, so data tambahan ni sangat penting ya. Unit pindahan masuk ya adalah 100% siap dari segi bahan dan penukaran. Maksudnya di sini ialah unit yang dipindah masuk daripada mixing ya ke dalam tableting ya. Jadi bila dikatakan ianya 100% siap, maknanya ia adalah 100% siap dalam jabatan mixing, campuran. Selagi ianya tidak siap di dalam jabatan mixing, ianya tidak boleh dipindahkan ke dalam jabatan tableting. Tak boleh. Ya, dia kena, jadi dalam kes ni, kita bercakap tentang herbal lah, campuran herbal tu. So, maknanya campuran herbal tu mesti dah siap. Ya, dah dicampur elok. Maknanya dia akan jadi, dia adalah merupakan produk perantaraan. Tapi dianggap sebagai produk siap jabatan mixing. Perantaraan tu maksudnya dia akan dipindahkan ke proses berikutnya sebagai kerja dalam proses. Belum lagi siap. Okey, jadi semua ya kos-kos pindah masuk ni ya akan dianggap sebagai 100% siap. Ya, 100% dilibatkan terhadap semua unit yang dipindah masuk. Okey. Okey, sekarang ni kita akan sediakan laporan pengeluaran menggunakan kaedah purata wajaran untuk mengakaunkan jabatan yang kedua yang melibatkan item kos pindah masuk. So, langkah yang pertama adalah analisis unit fizikal. So, seperti biasa, analisis unit fizikal akan mengambil kira ya, unit fizikal input dan juga unit fizikal output. Ya. So, untuk kuliah yang ke-8 ini, kita akan mengandaikan bahawa jumlah input sama dengan jumlah output. Okey. So, dalam kes ini, kita dapati bahawa data kita tidak membenarkan kita untuk mengira kos input terlebih dahulu. So, berdasarkan pada data, bila kita nak isi ya, dalam template ini, kita dapati bahawa data-datanya cukup untuk kita sediakan komponen-komponen output terlebih dahulu, kemudian baru kita boleh work backwards ya, untuk mengira komponen-komponen input pula. Okay? So, dari segi output, okay, seperti biasa, kita ada dua jenis ya, inventory akhir. So, kita ada inventory akhir barang siap dan juga inventory akhir kerja dalam proses. So, untuk inventory akhir barang siap,
So kita boleh pecahkan sama ada barang siap itu datangnya daripada unit semasa ataupun datang daripada 3A unit semasa ataupun datang daripada 3B ni, iaitu kerja dalam proses awal. Namun begitu untuk purata wajaran, kita tak kisah sebenarnya dia datang daripada sama ada semasa ataupun KDP awal. Sebab dalam purata wajaran kita akan campurkan saja. Tapi data ini sangat kritikal sekiranya kita menggunakan kaedah MDKD. Namun begitu, saya tunjukkan juga pecahan mengikut unit semasa dan juga KDP awal untuk memudahkan pemahaman data. Okay. So dari segi data telah diberikan kepada kita bahawa jumlah KDP awal adalah sebanyak 16,000. Okay. Juga diberitahu pada kita bahawa unit siap dan dipindahkan adalah sebanyak 250,000. So kalaulah jumlah unit siap adalah 250,000, 16,000 datang daripada KDP awal. So, perbezaan antara 250 tolak 16,000 iaitu 234 semestinya datang daripada input semasa. Jadi bermakna 234,000 ni kita kena kira. Okay, so input semasa. Okay, selesai untuk inventory akhir barang siap. Okay, dan kita pergi kepada inventory akhir kerja dalam proses pula. Untuk yang ini tak ada masalah, kita dah diberikan saja. Unitnya adalah 30,000. So, kita tambahkan sajalah dengan unit inventory barang siap. So, kita dapat jumlah output 280,000. Okay. Once kita dah dapat jumlah output 280,000, kita boleh isi pula template untuk input. So, untuk input macam biasa. Okay. So, kalau kita tengok kat sini, kita ada 280,000 jugalah. Sebab kita andaikan jumlah input sama dengan jumlah output. Okay. So, kalau kita lihat kat situ, kita work backwards. Data yang diperolehi adalah data item 1 iaitu unit kerja dalam proses awal. So, memang 16,000 ni telah diberikan kepada kita. So, kalaulah maknanya kita tahu bahawa jumlah input terdiri daripada 1 kerja dalam proses awal. Yang kedua adalah unit semasa. Unit semasa yang baru dimasukkan dalam bulan Oktober. So, kalau jumlah input adalah 280,000, daripada unit KDP awal adalah 16,000, maknanya perbezaan 264,000 ni adalah sebenarnya unit-unit yang baru dimulakan dalam period semasa, iaitu bulan Oktober. Okey. Okey, now untuk pemahaman data seterusnya, kalau kita tengok kat sini, unit yang dimulakan adalah 264,000 dalam bulan semasa Oktober. Lepas tu kalau kita tengok data 3A ni, okey, dimulakan dan siap. So maknanya daripada 264,000 unit semasa, yang telah siap untuk unit semasa adalah 234,000. Okay. So, 264,000 tolak 234,000, maka kita dapatlah 30,000, iaitu unit-unit KDP akhir yang juga datangnya daripada unit-unit semasa. Sebab dia masuk dulu, keluar dulu ke purata wajaran ke dari segi pemprosesan, maknanya secara pergerakan fizikalnya, yang mana yang kita masuk dulu, maknanya akaun-akaun kerja dalam proses ataupun unit-unit kerja dalam proses tu akan diproses dululah untuk jadikan siap. So dari segi pergerakan fizikal tak ada beza walaupun kita menggunakan purata wajaran ataupun MDKD. Cuma dari segi pengekosan, pengiraan kosnya berbeza. Sebab dalam purata wajaran dia tidak memisahkan antara unit semasa dan juga unit kerja dalam proses awal. Tapi kalau dalam MDKD dipisahkan. Okay. So dari segi unit kita sebenarnya tak pisahkan untuk purata wajaran. Okay. So ini adalah data selesai, jawapan untuk analisis fizikal. Selesai langkah pertama. Okay, langkah yang kedua melibatkan pengiraan unit persamaan siap. Kita akan menggunakan kaedah purata wajaran juga.
Tetapi ini adalah merupakan pengiraan unit persamaan siap untuk jabatan tableting. Okey, di mana terdapatnya satu elemen kos tambahan iaitu elemen kos pindah masuk. So elemen kos pindah masuk ni sebenarnya datangnya daripada jabatan mixing. So kalau kita tengok kat sini, ya, kos pindah masuk, ya, elemen kos yang pertama, ya, yang datang daripada mixing dipindahkan ke dalam jabatan tableting. Lepas tu seperti biasalah, kita ada elemen kos bahan langsung, kemudian kita juga ada elemen kos penukaran. Okey. Now dalam kes ni kita ada 3 lah. Ya, tetapi ada juga kes di mana kita mungkin ada 4, ya, dalam konteks di mana kos buruh langsung dipisahkan daripada kos overhead. So maknanya kita akan ada kos pindah masuk, ya, elemen kos bahan langsung, elemen kos buruh langsung dan elemen kos overhead. Ya, cuma dalam kes ni kita ada 3 sajalah. Ya, sebab apa? Sebab kebetulan kos buruh langsung dah digabungkan dengan kos overhead aplikasi. Ya, so jadilah, ya, elemen kos penukaran. Okey. Jadi dalam, ya, pengiraan unit persamaan siap ini, kita akan mengira unit persamaan untuk output. So output yang pertama adalah barang siap. Ya. So dalam kes ni untuk purata wajaran barang siap kita tidak bezakan, ya, sama ada barang siap itu datang daripada tempoh semasa ataupun tempoh bulan sebelumnya. Ya. So dalam kes ni ini adalah untuk Oktober. So kalau bulan sebelumnya adalah September lah. Ya. Tapi kalau purata wajaran kita ambil kesemuanya. So maknanya 250,000 ni kita terus ambil saja. Walaupun dalam 250,000 ni ada, ya, yang merupakan unit siap yang datangnya daripada September. So it doesn't matter, ya. Sebab apa? Sebab kita menggunakan purata wajaran. Okey, so kalau kita tengok kat sini semua 250. Kenapa? Kerana ini adalah unit siap. Jadi kalau unit siap, kos pindah masuk memang dah 100%. Ya, telah pun dilibatkan terhadap unit siap tersebut. So bahan langsung pun sama jugalah. Kalau bahan langsung tidak terlibat 100%, mana mungkin, ya, kerja dalam proses itu menjadi barang siap. Ya, kalau unit tersebut adalah unit yang telah pun bertukar menjadi barang siap, maknanya bahan mentah ataupun bahan langsung telah pun dilibatkan secara 100%. Kos-kos penukaran untuk menukar bahan mentah menjadi barang siap juga telah dilibatkan secara 100%. Ya, jadi untuk unit siap, bagi semua kategori, ya, elemen kos perkilangan, kesemuanya adalah 100%. So yang ni tak payah fikir dah. Ya, janji faham saja. Alright, so unit output yang kedua, okay, adalah unit kerja dalam proses akhir. Ya. So terbahagi pada 3 juga, ya, ikut elemen perkilangan lah. So kita ada kos pindah masuk. So kalau kita tengok kat sini, kos pindah masuk, kita ada unit 30,000 untuk kerja dalam proses akhir. Kos pindah masuk akan senantiasa 100%. Ya, sebab apa? Sebab kos pindah masuk ini dilibatkan dalam, ya, jabatan sebelumnya, iaitu jabatan mixing. Jadi dah selesai dalam jabatan mixing, baru dipindahkan ke dalam jabatan tableting. Jadi elemen kos pindah masuk memang, ya, sudah 100% dilibatkan. Okey. So dalam kes ni semuanya telah dilibatkan, ya, untuk 30,000 unit ni. So sama juga dengan bahan langsung. Bahan langsung pun kalau kita tengok kat sini telah pun dilibatkan secara 100%. Kerana apa? Kerana data mengatakan bahawa bahan langsung dimasukkan di awal proses. Jadi walaupun, ya, inventory, ya, kerja dalam proses akhir tersebut, okey, adalah 30%, ya, tapi bahannya semua dah dimasukkan. Okey. Okey, kos penukaran pun samalah. Ya, kos penukaran kita dapati bahawa, ya, sebanyak 30,000, tetapi oleh kerana kerja dalam proses akhir ni baru mencapai tahap 30%, maka unit persamaan siap, ya, untuk kos penukaran juga hanyalah 30%. Jadi kita akan campurkanlah, ya, semua kos-kos, ya, semua unit-unit yang terlibat. Okey. So kita akan dapat unit persamaan siap untuk pindah masuk 280,000. Untuk bahan mentah 280,000 juga. Tapi untuk kos penukaran cuma 259,000.
ya, disebabkan oleh faktor 30% ini tadi, ya, kerana kos penukaran dilibatkan secara sekata. Okey. So, selesai pengiraan unit persamaan siap, kita akan teruskan dengan langkah yang ketiga. So, langkah yang ketiga adalah pengiraan kos seunit persamaan siap. So, kos seunit persamaan siap, kita akan kira untuk kesemua elemen-elemen kos perkilangan tadilah. So, yang pertama adalah elemen kos pindah masuk. Oleh kerana kita menggunakan kaedah purata wajaran, kita akan mencampurkan, kos, ya, kerja dalam proses awal. Kos KDP awal pindah masuk, ya, dicampur dengan kos unit semasa, ya, untuk elemen pindah masuk. So, dua-dua ni kita campur, kita akan bahagikan dengan unit persamaan siap pindah masuk juga. Ya, so akhirnya kita akan dapat, ya, 5 sen. Okey. Dan elemen yang kedua adalah bahan langsung, ya. So, sama juga kita akan campurkan dengan kos bahan langsung untuk kerja dalam proses awal dan juga kos bahan langsung untuk unit-unit semasa. Kita campurkan kedua-dua ni kerana dalam purata wajaran kita akan average it out, ya. Dan kita akan bahagikan dengan unit persamaan siap bahan. Okey. Maka kita akan dapat kos seunit persamaan siap bahan 1 sen. Ya, dan akhir sekali yang ketiga adalah kos penukaran. So, untuk kos penukaran pun sama juga, ya, kita akan ambil, ya, kos untuk kerja dalam proses awal bagi penukaran, ya, dan juga unit semasa. Ya, so ni kos untuk unit semasa. So, campurkan kedua-duanya bahagi dengan kos seunit persamaan siap penukaran. Ya. So, kita dapatlah 2 sen. So, ni semua yang kita baru kira tadilah, ya, dalam langkah yang kedua. Ya, so dalam langkah yang ketiga barulah kita ambil kira elemen kos bagi mendapatkan kos seunit persamaan siap. So, akhirnya kita campur ketiga-tiga, maka kita dapatlah jumlah kos seunit, ya, persamaan siap 8 sen. Okey. So, once kita dah dapat jumlah kos seunit, ya, setiap satu, maka bolehlah kita mengira nilai inventory akhir. So, kita ada 2 inventory akhir. Satu adalah inventory akhir barang siap dan satu lagi adalah inventory akhir kerja dalam proses. So, kita akan teruskan dengan langkah keempat. Okey. So, sekarang ni kita akan mengaccountkan inventory akhir kita. Satu adalah barang siap yang dipindah keluar. Satu lagi adalah kerja dalam proses, ya, akhir. Okey. So, nampak item yang ketiga ni iaitu barang siap. Okey. So, kita akan ambil keseluruhan 250,000 dan kita akan darab dengan 8 sen. So, maknanya 250,000 unit ni kita tidak pisahkan lah, ya, di antara unit-unit siap yang datang daripada KDP awal ataupun yang datang daripada unit semasa. Sebab apa? Sebab kita menggunakan kaedah purata wajaran. So, dapatlah 20,000. Okey. Inventory akhir yang kedua adalah kerja dalam proses. Okey. So, ini adalah kerja dalam proses akhir lah. So, pertamanya adalah kos pindah masuk. So, sama juga kos pindah masuk kita dapati bahawa unit persamaan siap dia adalah 100% 30,000 darab dengan 5 sen untuk kos pindah masuk seunit. Okey. So, kita dapat 1,500. Okey. Elemen kos yang kedua, bahan langsung. So, sama juga unit persamaan siap kita, ya, masih 100% 30,000 tapi darab dengan 1 sen sahaja, ya, kos bahan mentah seunit. Right? Dan yang ketiga adalah kos penukaran. So, untuk kos penukaran nampak, ya, kita ada 9,000 saja, ya, sebab peratusan siap untuk kerja dalam proses akhir adalah 30%. So, 30% darab 30,000 so dapatlah 9,000. Tapi kos, ya, penukaran seunit persamaan siap ialah 2 sen. So, darab dengan 2 sen, maka dapatlah RM180. So, campur ketiga-tiga ni, kita dapat apa ni? 1,980 ni adalah merupakan nilai inventory akhir kerja dalam proses. Okey. Jadi, untuk slide 54 ni adalah merupakan ringkasan, ya, kepada laporan pengeluaran, ya, untuk bulan Oktober menggunakan kaedah purata wajaran bagi Estrella Company. Okey. So, langkah pertama adalah analisis unit fizikal, ya.
So jumlah unit input, jumlah unit output. Langkah yang kedua adalah pengiraan unit persamaan. So kita ada 3 elemen kos perkilangan. Pindah masuk 280,000, bahan langsung 280,000 unit juga, dan kos penukaran unit persamaan dia adalah 259. So selesai langkah 2. Langkah ketiga adalah merupakan pengiraan kos seunit persamaan siap. So kita ada 3 lah kos unit persamaan siap. Pindah masuk, bahan mentah dan kos penukaran. 8 sen ni adalah gabungan ketiga-tiganya. So ini adalah merupakan jumlah kos seunit persamaan siap. So ini adalah langkah ketiga. Langkah keempat, kita mengakaunkan nilai-nilai inventory akhir. So nilai inventory akhir kita ada 2. Satu adalah unit barang siap. Dan yang keduanya adalah kerja dalam proses akhir. So ini ringkasannya berdasarkan kepada apa yang telah kita buat sebelum ini. So selesai kesemua langkah-langkah untuk laporan pengeluaran. So kita sambung menggunakan data yang sama, tetapi untuk MDKD. Untuk MDKD. So data semua sama bagi jabatan tablet yang akan mengambil kira kos pindah masuk, yakni kos yang dipindah masuk daripada jabatan mixing ataupun campuran. Tapi kali ini adalah untuk MDKD. Right? So ni data asal. So kita ada data unit pengeluaran. And then kita ada data berkenaan dengan kerja dalam proses. Ini semua data-data asal tadi samalah. Kerja dalam proses kita 70% siap. Maknanya 70% siap ni adalah siap dalam bulan September. So baki lagi 30% perlu disiapkan dalam bulan semasa, iaitu bulan Oktober. Unit siap dan dipindah keluar. So ni keseluruhan lah jumlah unit yang telah siap dan dipindah keluar. Pindah keluar ni pindah ke mana ni? Kalau daripada jabatan tablet dia akan pindah ke jabatan bottling. Tapi kita sekarang ni mengakaunkan untuk jabatan tablet sahaja. Dan yang ketiga, data unit adalah kerja dalam proses akhir. 30% siap. So 30% siap ni telah disiapkan dalam bulan Oktober lah, bulan semasa. So baki 70% lagi akan disiapkan dalam bulan November. Dan kita ada data-data kos. So data-data kos kita ada 2 lah data kos. Satu adalah data kos dari segi kerja dalam proses awal, dan satu lagi adalah data kos dari segi unit semasa. So kita lihat untuk kerja dalam proses awal terlebih dahulu. So kita ada data pindah masuk. Kos pindah masuk adalah 800. Kos bahan langsung adalah 300. Kos penukaran adalah 180. So kalau kita campur ke semua ni, kita akan dapat jumlah kerja dalam proses, yakni kos kerja dalam proses. So ni data. So sambungan data kos juga lagi untuk kos masa. So sama juga, kita akan pecahkan kepada kos pindah masuk. So datanya 13,200, and then kita ada kos bahan langsung 2,500, kemudian kita ada kos penukaran 5,000. So selesai semua ni kita campurkan, maka kita dapatlah jumlah kos masa 20,700. So berdasarkan kepada data-data ni, kita akan sediakan laporan pengeluaran. Sebelum itu kita ada maklumat tambahan. Sama, andaikan bahan dimasukkan pada awal proses dan pertukaran dilibatkan secara sekata sepanjang proses. So data ni sangat penting. Unit pindah masuk adalah 100% siap dari segi bahan dan penukaran. So samalah MDKD ke purata wajaran ke, memang unit-unit pindah masuk
adalah dianggap sebagai 100% siap. Okey, dari segi semualah bahan ke, penukaran ke, penukaran ni ada buruh langsung dan overhead aplikasi. Okey. Right, kita akan sediakan laporan pengeluaran. Ya. Kaedah MDKD. Okey, melibatkan jabatan yang kedua, jabatan tableting. Maka akan wujud elemen kos pindah masuk. Langkah pertama adalah analisis unit fizikal. So, seperti biasa, analisis unit fizikal membandingkan unit input dan juga unit output. Okay. So, biasanya kita akan sediakan dengan input dulu, barulah output. Namun begitu, kita kena tengok ya data kita sebelum kita nak plug in into our template. Sebab jumlah input akan terdiri daripada kerja dalam proses awal dan juga unit semasa. Sedangkan ya, unit output akan terdiri daripada inventory akhir, barang siap dan inventory akhir kerja dalam proses. So, kita tengok data. Okay, so dalam kes ni, data yang kita perolehi membenarkan kita untuk menentukan output terlebih dahulu. Okay, so dalam output, like I said, ada 2. Kita ada 3, item 3 adalah merupakan barang siap. Unit siap dan dipindah keluar. Pindah keluar ni again lah, oleh kerana ini adalah jabatan tablet, pindah keluar ni merujuk pada pindah ke jabatan bottling. Okay. So, unit siap ada yang datang daripada unit semasa sebanyak 234,000. Kemudian yang datang daripada kerja dalam proses awal. Okay. Dari segi data, kalau kita cek, sebenarnya unit dimulakan dan siap ni tidak diberikan. Yang diberikan kepada kita hanyalah unit kerja dalam proses awal, okay, dan juga unit siap dan dipindah keluar, which is 250,000. Okay, so keseluruhan unit siap dan dipindah keluar adalah 250,000. Okay, kerja dalam proses awal ni pun kita tahu siap juga. Jadi kita ambil 250,000 tolak dengan unit kerja dalam proses awal, maka kita dapat baki 234,000. So 234,000 ni adalah sebenarnya unit siap, tetapi yang datang daripada unit semasa. Unit semasa tu maknanya Oktober. Okay. So, output yang seterusnya, yakni output yang kedua. So, kalau kita lihat item 4 adalah kerja dalam proses akhir. So, kerja dalam proses akhir, tak ada apa-apalah. Kita ambil sajalah apa yang ada dalam data. So, kita dapat 30,000. So, akhirnya kita dapatlah jumlah output 280,000. So, dalam analisis unit fizikal, jumlah output adalah bersamaan dengan jumlah input. So, kita boleh sediakanlah jumlah input. So, kalau kita tengok kat sini, input, dari segi jumlahnya adalah 280,000. So, sekarang ni we can work backwards untuk kira kos pindah masuk sepanjang Oktober. Jadi, dalam data yang diberikan adalah kerja dalam proses awal. So, kerja dalam proses awal diberikan sebanyak 16,000 unit. Jadi, bermakna kalau jumlah input ditolak dengan 16,000 kerja dalam proses awal, maka kita dapat 264,000. So, 264,000 ni adalah merupakan unit-unit semasa yang baru diproses dalam bulan Oktober. Yang baru dipindah masuklah sepanjang Oktober. Okey. So, selesailah untuk analisis unit fizikal. Kita dah samakan input dan output. Okay, kita teruskan dengan langkah kedua, iaitu pengiraan unit persamaan siap. Kaedah MBKD untuk jabatan tableting yang mengambil kira kos pindah masuk daripada mixing. Okay. Right. So, kalau kita tengok kat sini, sama juga kita ada elemen kos perkilangan pindah masuk. Elemen kos perkilangan bahan langsung. Dan yang ketiga adalah elemen kos perkilangan penukaran. So, dalam penukaran ni kita ada buruh langsung dan overhead aplikasi. Okay, so kiraan unit persamaan siap ini merujuk kepada unit output. So, output kita ada 2. Okay, satunya adalah barang siap. So, kita ada barang siap yang datang daripada kerja dalam proses awal.
kita juga ada barang siap yang datang daripada semasa. So untuk barang siap yang datang daripada kerja dalam proses, so kita dapati bahawa kerja dalam proses awal ini adalah 70% siap. 70% siap. Kos pindah masuk telah dilibatkan secara 100%. Walaupun kerja dalam proses tu mencapai tahap 70% telah disiapkan dalam bulan September. So kos pindah masuk telah dilibatkan 100%, tetapi dilibatkan bila? Untuk unit-unit KDP awal ini, kos pindah masuk telah dilibatkan dalam bulan September. Oleh kerana itu, ia tidak boleh dimasukkanlah di dalam analisis kiraan unit persamaan siap untuk bulan Oktober. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab kita menggunakan MDKD. Jadi MDKD hanya mengambil kira kos seunit persamaan siap untuk unit semasa sahaja. Jadi pengiraan unit persamaan siap pun kena ambil untuk unit semasa sahaja. Bahan mentah pun sama. Kalau ikut soalan, bahan mentah telah dimasukkan di awal proses. So kerja dalam proses awal ini telah mencapai tahap 70% dalam bulan September. So bahan dimasukkan di awal proses. So maknanya bahan telah dimasukkan dalam bulan September juga. So oleh itu, jadi kosonglah unit persamaan siap untuk Oktober kosong. Sebab siapnya adalah dalam bulan September. Untuk Oktober kosong. Sama. Untuk kos penukaran, 70% telah disiapkan dalam bulan September. Jadi dalam bulan Oktober ada baki lagi 30% yang akan disiapkan dalam bulan Oktober. So Oktober maknanya kos semasa lah, ataupun unit semasa lah. So jadi daripada total unit, so kita akan ambil 30% sahaja, so kita dapat 4,800. Okey. So untuk item yang keempat, itu tadi. Untuk item yang keempat adalah kerja dalam proses akhir. So kerja dalam proses akhir sama je. So kita ada 3 elemen kos perkilangan. Jadi sekarang ni kerja dalam proses akhir ni 30%. Walaupun 30%, tapi kos pindah masuk semua telah dilibatkan. Sebab ini adalah kerja dalam proses akhir. So maknanya datang daripada unit-unit semasa. Jadi 100% daripada kos pindah masuk dilibatkan dalam bulan Oktober. Bahan mentah pun sama juga. Unit-unit KDP akhir ni adalah pada tahap 30%. Tapi bahan mentah telah masuk 100% dalam bulan Oktober. So 100% lah. So jadi 30,000. Manakala yang tinggal adalah kos penukaran. So kos penukaran 30% juga. Sebab dilibatkan secara sekata, maka jadilah 9,000. So akhir sekali kita boleh tambahlah. Tambah semua, maka kita dapatlah unit persamaan siap untuk period semasa, iaitu untuk Oktober. So langkah ketiga, senang saja kita boleh kira kos seunit persamaan siap. So kos seunit persamaan siap untuk MDKD hanya mengambil kira kos masa sahaja. Jadi item pertama kita, kos seunit pindah masuk. So kos masa bahagi dengan unit persamaan siap yang kita baru kira tadi. So kita dapat 5 sen. Kos perkilangan yang kedua adalah bahan langsung. Sama juga kita ambil kos masa bahan langsung. Dan kita akan bahagikan dengan unit persamaan siap bahan langsung. Maka dapatlah kos seunit bahan bagi persamaan siap. Jadi kita dapat 0.0094. Dan akhir sekali adalah untuk elemen kos penukaran. Sama juga kita akan ambil kos masa bahagi dengan unit persamaan siap semasa yang kita kira tadilah. So akhirnya kita dapat 0.0202 sen. So kita boleh campur ketiga-tiga ini untuk mendapatkan jumlah kos seunit persamaan siap.
bersamaan dengan 0.0796 sen. So dengan data-data ini, data-data kos ini, kita boleh kira nilai inventory akhir yang terdiri daripada dua inventory akhir. Satu adalah inventory akhir barang siap dan satu lagi adalah inventory akhir kerja dalam proses. Okey, seterusnya kita akan mengira kos-kos output iaitu nilai inventory akhir. So kita ada dua inventory akhir. Satu adalah inventory akhir barang siap dan satu lagi adalah inventory akhir kerja dalam proses. Okey. So kita akan mulakan dengan elemen item yang ketiga iaitu barang siap. So kita dapati bahawa barang siap kita boleh pecahkan kepada dua item. Satu adalah barang siap daripada unit semasa. So barang siap unit semasa ni kalau kita tengok daripada data dan kita telah kira dalam analisis unit fizikal, so unit siap yang datang daripada input semasa adalah 234,000. So kita darab saja dengan jumlah kos seunit persamaan siap, maka kita dapatlah nilai inventory akhir barang siap yang datang daripada unit semasa. Tapi barang siap kita ada lagi yang datang daripada kerja dalam proses awal. So kerja dalam proses awal ni pun di hujung Oktober siap. Siap maknanya kita pecahkan pula kepada sama ada ianya datang daripada kos period lepas, yakni kos yang dilibatkan dalam bulan September. So 1,280. Manakala kos yang dilibatkan dalam bulan Oktober hanyalah 96.96 saja, iaitu 4,800 darab dengan 0.02 02. Okey. So kita dapatlah RM1,376.90. So ni apa ni? Ini adalah merupakan kos bagi inventory kerja dalam proses awal. Okey, yang telah pun siap. So maknanya akhirnya ini sebenarnya adalah merupakan, oleh kerana dia telah siap, dia kena merupakan datangnya daripada kerja dalam proses awal tapi telah pun siap. So dia jadi nilai inventory barang siap jugalah. So campur dengan barang siap yang datang daripada unit semasa, maka kedua-dua ni kita akan dapat 20,000. So 20,000 ni apa? Nilai inventory akhir barang siap secara keseluruhan. Okey. So output yang kedua, output apa? So output yang kedua adalah kerja dalam proses akhir. So untuk kerja dalam proses akhir pun sama juga. Kita ada 3 elemen kos perkilangan. So kita ada kos pindah masuk. Nampak? Unit persamaan siap dia 100% sedarab dengan 5 sen. Saya dapatlah nilai inventory akhir untuk kos pindah masuk sahaja. Untuk bahan mentah pula sama juga 100% 30,000 tapi darab dengan 1 sen. Okey. So kerana apa 100%? Sebab bahan dimasukkan dalam period semasa sepenuhnya. Okey, kos penukaran dimasukkan secara sekata. So bila masuk secara sekata, so kita dapat 9,000. Okey, 30% tadi daripada 30,000. So kita darab dengan kos penukaran seunit persamaan siap. So dapatlah 180. Campur ketiga-tiga ni, maka kita dapat apa ni? Kita dapat nilai inventory akhir kerja dalam proses. So nilai inventory akhir kerja dalam proses campur dengan nilai inventory akhir barang siap, maka kita dapatlah kos untuk output. Okey. So sekian penerangan untuk bahagian ketiga bagi kuliah ke-8 bertajuk pengekosan proses 1. Terima kasih.